Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam di alam maya. Apa khabar saudara semua? Doa saya semoga anda sentiasa sihat dan dalam lindungan ilahi. Apa khabar saudara Abdul Hadi Sharif, saudara Mizi Aziz, saudara Vuwi, saudara Mat Syekh, saudara Muhammad Saleh yang dalam Instagram. Saya mohon maaf tadi tersalah tekan ya saudara, yang mana saudara yang cuba masuk dalam live Facebook tu, sebab maklum sajalah saya cuma menggunakan handphone, saya tak ada alat-alat yang canggih. Saya minta maaf saudara kalau saya tertekan tadi. Apa khabar semua? Fuad, saudara Zack, saudara Mustafa Ilyas, saudara Cik Kamaria, Paman Khairul Paklang, saudara Id, saudara Tok Wan Selayang, dari Selayang Tok Wan, itu dari Instagram. Yi Sun Puh, Hamdan Sulaiman, Azhar Saifia, Hashim Atan. Apa khabar saudara Kamal Ahmad? Ya, saudara saya Kamal Ahmad ni dari Johor ke? Kalau Kamal Ahmad Kamal Johor, sahabat saya Tuan Haji Inspektor Jurung Mohid Mak Faizil, Muad Zaidi is watching. Begitu juga saudara Hafiz Zaya, Jonit, ZMR, Hafiz Yahya, Nur Maria, Karim Maddin, Azil Hamid, saudara Ismail, Azhar Aziz, Ramli Sabran, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu. Saya mohon maaf. InsyaAllah saya akan santuni usai bicara kita malam ini saudara ya. Baik, saya harus memberi pencerahan dahulu tentang kedudukan COVID-19. Hari ini keadaannya masih lagi tidak menyenangkan kita, kerana dalam keadaan, saya tengok dalam keadaan kelam kelibut ekonomi yang begitu berserabut ni saudara. Hari ini tanggal Ahad 11 Julai 2021. COVID-19 terus mengganas saudara. Walaupun ada sedikit pengurangan, semalam 9,353, tapi hari ini masih lagi 9,105. 9,105 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Dan jumlah yang terkumpul sudah 836,296 dengan mengundang 91 kematian hari ini. Jumlah kematian terkumpul 6,158. Ini mengingatkan saya tentang influenza Spanyol, Spanish influenza. Berjuta seluruh dunia yang mati kesan daripada flu ataupun sesama. Cik Gaza, saudara Badrul Hisham, Tam-Tam, Familia. Untuk laporan ke negeri-negeri, di Perlis alhamdulillah nampaknya ada susut sedikit saudara. Semalam 4, hari ini 1. Di Kedah ada peningkatan sebab 364 semalam, hari ini 382. Di Pulau Pinang juga ada peningkatan. Jadi combi-combi, mami-mami, jaga anak baik-baik you know. Nana, sebab semalam 180, hari ini 243 saudara. Di Perak juga yuk. Waduh, ini menjerit balik nanti ni. Epic yuk lebor. Sebab semalam dah elok, dah cantik dah tu 142, ni 241, 145. Tapi hari ini di Perak dia meningkat 207. Dan di Selangor terus meningkat saudara. Di Selangor terus meningkat. Jumlahnya daripada 4,277. Hari ini 4,682. Jumlah warga Selangor yang dijangkiti oleh virus corona keseluruhan yang terkumpul adalah 286,352. Memanglah Lembah Kelang ini ramai penduduk, tetapi takkanlah begitu tinggi sangat. Begitu juga di wilayah Persekutuan. Walaupun ada susut tetapi masih ribuan. Sebab semalam 1,358, hari ini 1,247. Ribuan warga. Jadi kalau diikutkan warga di Lembah Kelang ini, jumlah yang dijangkiti oleh virus corona antara Selangor dan wilayah Persekutuan adalah 5,900. Secara tinggi untuk hari ini sahaja. Di Putrajaya juga ada peningkatan, semalam 39, hari ini 49. Di Negeri Sembilan ada susut, tetapi susut di Negeri Sembilan ini tidak menyenangkan. Bukan sedikit saudara, sebab semalam di Negeri Sembilan 638. Hari ini 541. Alhamdulillah di Melaka mendebarkan kita, sebab di Melaka semalam 638. Di Melaka semalam 835. Hari ini 278. Berusahalah supaya warga Melaka
dapat menghindarkan, memutuskan jaringan ini. Ini cuma harapan je lah nampak gayanya. Di Johor juga ada susut tapi tak banyak. Semalam 399, hari ini 392. Tapi di Pahang, saya agak hairan bagaimana di Pahang trendnya peningkatannya begitu ketara. Daripada 4 hari dulu 258, kemudian dia susut 152. Tiba-tiba dia meningkat 214, semalam dia naik lagi 247 dan hari ini 300. Jadi trend di Pahang adalah trend peningkatan bukan penurunan. Di Terengganu alhamdulillah masih kekal 2 digit dan hari ini susut. Semalam 50, hari ini 38. Syabas warga Terengganu, berusahalah supaya dapat kita kekangkan penularan virus corona ini, dan kalau boleh biar jadi macam Perlis. Perlis single numbers 120 120 dan sebagainya. Di Kelantan tiba-tiba hari ini ada balik naik. Semalam ingatkan double digit 89. Tapi hari ini ada peningkatan sejumlah 150 orang yang dijangkiti oleh virus corona ini di Kelantan. Di Sabah juga ada peningkatan Rosni Korengot. Semalam 251 dan hari ini 271. Di Labuan ada susut, semalam 85, hari ini 54. Dan alhamdulillah saya nampak di Sarawak ada trend penurunan. Agak ketara, daripada 406 dia turun kepada 352, kemudian dia susut hari ini 270. Itulah laporan yang saya dapat berikan kedudukan COVID di seluruh negara, di setiap buah negeri. Saya hari ini dan semalam sebenarnya bila bercakap tentang ini, tentang COVID-19, saya sebenarnya bersedih kerana saya kehilangan 2 orang sahabat yang cukup baik dengan saya. Itu satu Datuk Seri Haji Yunus, teman yang sama-sama kami bermain golf, bergurau senda, kadang-kadang ada masanya dulu pergi karaoke, dan beliau kembali ke rahmatullah, kesan daripada jangkitan virus corona. Selama 2 minggu beliau bertarung dengan virus corona, akhirnya beliau tewas dan kembali ke rahmatullah. Begitu juga dengan sahabat saya zaman pemuda dahulu, iaitu Datuk Zulkifli. Beliau adalah pemuda daripada Subang. Sama-sama kami menerjah ke seluruh negara. Masih terngiang-ngiang lagi saya, kadang-kadang kami saling bergurau senda melihat tentang untung nasib bangsa kita. Zaman pemuda lain tak adalah, kita berjuang demi pemuda. Juga selama 2 minggu akhirnya Datuk Zulkifli tewas dan kembali ke rahmatullah. Saya juga mendapat kiriman anak anda kepada sahabat saya Allahyarhamah Seniawati Izan Irdawati. Azian Irdawati ni sahabat baik saya waktu saya menjadi wartawan dahulu. Iaitu anaknya Benji bin Ibrahim diberitakan telah pun kembali ke rahmatullah kerana sakit asma. Jadi begitulah 3 orang sahabat, 2 sahabat karib dan 1 anak sahabat saya kembali ke rahmatullah. Saya mohon saudara sedekahkan Al-Fatihah untuk mereka agar rohnya diampunkan segala dosa-dosa dan diterima segala amal ibadat serta ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan. Duhai sahabat, selamat berangkat ke negeri abadimu dan kami juga pasti akan menyusul. Saya terasa sangatlah kehilangan sebab rapat. Saya bukan saya bergurau, bukan saya cakap olok-olok dengan Datuk Seri Haji Yunus, dengan Datuk Zulkifli, teman rapat. Memang rapat. Jadi saya nak pergi melawat waktu beliau berperang dengan COVID, tak boleh sebab dimasukkan hospital, kita tak boleh melawat. Dan bila disahkan meninggal dunia, cara perkebumian juga tidak seperti biasa dan kita cuma dapat melihat dari jauh saja. Mungkinlah nanti bila usai musim darurat ini, saya akan berkunjung ke pusaranya. Paling tidak pun kita sedekahkan nanti air mawar. Itulah yang termampu kita lakukan saudara. Ya sahabat, selamat berjalan, selamat ke negeri abadimu. Cuma sesuatu yang agak menggerunkan saya apabila saya menatap kenyataan daripada Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Apabila beliau menyatakan semalam sistem kesihatan di Kuala Lumpur, di Labuan, Selangor dan Negeri Sembilan berisiko sistem kesihatan itu lumpuh berikutan peningkatan kes harian yang melebihi kapasiti maksimum hospital sekiranya ia tidak terkawal.
Jadi kes harian dilaporkan kini menunjukkan tanda-tanda pengurangan malah meningkat secara 26% selama 7 hari kebelakang ini. Jika ini berterusan, sistem kesihatan di negeri tersebut akan lumpuh katanya. Dan seterusnya situasi yang sama bakal berlaku di seluruh negara. Ini agak menggerunkan kita. Cuma kita nak bertanya, kalau begitu, apakah dengan mewujudkan darurat tempoh hari masih belum selesai? Ini persoalan kita kepada Tan Sri Ketua Pengarah. Apakah upaya sehingga rakyat terkurung dalam pemerintahan darurat masih lagi belum selesai? Ini masalahnya, saudara. Baik, kerana sebab hari ini masuk hari yang ke-11, saudara. Selama 11 hari untuk bulan Julai saja, jumlah mereka yang dijangkiti virus corona mencapai pada angka 84,317 orang yang terkumpul untuk bulan ini saja. Ini bukanlah satu angka yang kecil, satu angka yang besar, saudara. Jadi saudara Nazarudin, saudara Amran Ibrahim, saudara Syuhami Megat, saudara Syuhami Osman, sama-samalah kita menjaga kesihatan diri kita, menjaga kebersihan diri kita, jagalah. Saya melihatkan sekarang ni hanya kita menjaga diri kita. Nak kita mengharapkan orang lain nampak gayanya sukar. Baik, saudara, kita lupakan sedikit sementara kisah COVID-19 ini. Kita cuba hayati sedikit tazkirah singkat supaya dapat memberi pengajaran dan supaya dapat pegangan dalam kehidupan kita. Ini untuk renungan kita bersama, saudara, ya. Persoalan sekarang ni, adakah kita sanggup dan rela menukarkan penglihatan kita dengan emas sebesar Bukit Uhud? Adakah kita rela menjual pendengaran kita dengan harga segulung perak? Adakah kita rela untuk bisu dan menukar lidah kita dengan sebuah istana yang indah? Adakah kita bersedia menyerahkan dua tangan kita untuk dipotong hanya ingin mendapatkan timbunan batu permata? Sungguhnya, kita hidup dengan penuh kenikmatan, saudara, dan kemewahan, tapi kita tidak mengetahuinya. Jadi, mengapa kita mengharungi kehidupan dengan kemurungan dan tidak puas hati? Padahal kita mempunyai rezeki yang mencurah-curah. Air yang nyaman, udara yang bersih, tidur yang nyenyak, kesihatan yang memuaskan. Sungguhnya kita selalu memikirkan apa yang telah berlalu. Tetapi kita gagal untuk mensyukuri setiap pemberian kurnia Allah SWT kepada kita. Jadi mengapa kita nak panik? Dan mengapa kita harus mengelabah jika kita dilanda kerugian atau benda, padahalnya ianya telah ditetapkan oleh ketentuan Allah dalam qada dan qadar Allah. Ya, ada di setiap musibah itu ada rahmatnya. Sama ada rahmat itu di dunia ataupun di akhirat. Sesungguhnya di sisi kita terdapat kunci kebahagiaan. Kebahagiaan yang kebaikan yang bertimbun dan kenikmatan yang melimpah ruah, iaitu bersyukur. Jadi kita bersyukurlah kepada Allah SWT atas apa saja yang didatangkan kepada kita. Itu sekadar tazkirah pendek dari saya. Saya bukan ustaz, saudara, ya. Sebab saya membaca banyak dapatan-dapatan, kita ajak berkongsi dengan saudara, ya. Mutiara kita hari ini, kita tidak boleh menjadi orang yang sempurna untuk pasangan kita. Saudara, kita tidak boleh menjadi orang yang sempurna untuk pasangan kita. Tapi kita boleh jadi orang yang melengkapkan pasangan kita. Jadi melengkapkan segala kekurangan yang pasangan kita tiada. Dengan saling melengkapi, kita akan terasa sempurna. Jadi semoga kita semua sentiasa dalam rahmat Allah. Ya, saudara, kita tidak boleh jadi sempurna segala-galanya, tapi kita saling melengkapi antara satu sama lain. Itulah tentang mutiara kata kita hari ini. Dan salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Saya harus menyuarakan setiap malam. Suka tak suka kita suarakanlah. Inilah cita rasa kehendak rakyat. Tentang moratorium itu, saya masih lagi mendapat kiriman teman-teman yang rasa terkilan yang amat sangat. Kerana apa yang diumumkan oleh pimpinan negara tidak indah khabar dari rupa. Bahawa mereka kabarnya menanggung faedah yang agak tinggi. Jadi apa artinya moratorium? Apabila selepas usai 6 bulan nanti, mereka harus menanggung beban hutang yang berpanjangan. Tuntutan kita adalah dihentikan tuntutan bayaran bulanan tanpa faedah.
Kalau dengan faedah macam hutang balik lah. Sebab itu saya katakan bank ni kadang-kadang, kali-kali saya katakan ada kalanya mereka tidak punya hati. Mereka tidak punya perasaan. Pinjam mesti bayar. Tak boleh bayar maka ini faedah meningkat. Bagaimanapun saya menerima berita bahawa mulai besok barulah dibuka kaunter-kaunter di kumpulan wang simpanan pekerja untuk saudara memohon iCitra. Rupanya mulai besok. Sepatutnya 15 Julai. Tapi dipercepatkan 3 hari mungkin untuk memproses. Jadi kita mengharapkan agar proses pengeluaran wang tersebut dapat dilakukan dengan segera. Sebab rakyat dah tak boleh dah. Saya melihat kiriman dan malam ini bicara kita lain tak ada adalah keluh, resah, kesedihan rakyat. Saudara, ya, itu berita terkini yang saya dapat berhubung dengan kumpulan wang simpanan pekerja. Saudara, bagaimanapun menurut kenyataan daripada kumpulan wang simpanan pekerja, mereka juga sedang berusaha untuk membangunkan portal-portal internet. Jadi kalau mungkin jam tak boleh nak masuk, jangan marah sebab rupanya kumpulan wang simpanan pekerja sedang membangunkan portal di internet tentang iCitra. Agar iCitra tidak menjadi citra sedih pada rakyat, ya saudara. Baik. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah hormat terhadap pemimpin teruk tragis. Ya, pemimpin ini sepatutnya kita hormati. Rakyat apabila bertemu dengan pemimpin, kalau dijemput oleh pemimpin, kalau pemimpin datang ke rumah kita, kita rasa dihormati sama. Tapi hari ini suasana saudara, saya melihat bahawa hormat terhadap pemimpin teruk tragis. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazir. Indah bahasanya, indah culipannya, cara beliau menegur begitu berarti. Ya. Kata Pak Nazir, panji-panji tinggi merentang, mengingat jasa negara memberi. Dulu berjanji bulan dan bintang, sudah berkuasa lupa diri. Ini cara Pak Nazir menegur. Dulu berjanji bulan dan bintang, bila kuasa mereka perolehi, mereka lupa diri mereka. Katanya lagi, limau bali si buah cermai, buah salak si jambu batu. Tidak peduli konsensus ramai, sanggup menolak kuasa penyatu. Jadi bila orang nak memburu kuasa dan sebagainya, mereka sanggup menolak. Kita mengamalkan demokrasi. Itu majoriti menguasai yang minoriti. Tapi demi kuasa mereka sanggup menolak. Itu keadaannya saudara, ya. Dan sebelum saya memberi pencerahan, saya ingin memberi peringatan sebab semalam saya tengok ada satu culipan yang diedit dan dimasukkan, disunting masuk dalam YouTube. Sudah lari maknanya. Saya cerita lain, jadi bila dimasukkan begitu sudah lari maksudnya. Jadi saya nak cakap terus terang bahawa bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube, itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda lakukan. Ya, sebab saya tidak mempunyai kuasa, saya tak mempunyai upaya untuk menilai satu persatu. Jadi anda yang melakukan suntingan ini harus berfikir lebih dengan panjangnya dan harus menghayati apa yang saya lontarkan. Saya sekadar memberi pencerahan. Saya bukan untuk menuduh. Saya bukan untuk mewawarkan sesuatu yang tidak benar. Kadang-kadang bila saya kata dapatan saya, ada orang memberitahu pada saya, itu bukan kenyataan yang benar. Kalau kenyataan benar itu mesti disahkan oleh seseorang. Saudara, jadi bila saudara buat tulipan masuk dalam YouTube, seolah itu kenyataan saya menafikan. Saudara jangan perangkaplah begitu, ya. Memang saya tahu kadang-kadang ada orang merangkap saya, kadang-kadang mereka mencipta bahan-bahan sensasi. Dulu waktu zaman saya menjadi wartawan dulu, kita selalu memburu scoop story ataupun berita penting, berita panas. Tapi apa pencerahan yang saya berikan ini, saya tidak meminta untuk dijadikan berita panas. Saya untuk memberi penerangan dan penjelasan agar warganet, warga cinta damai ini memahami situasi semasa dan apa sahaja yang ditimbulkan dalam internet. Saya cuba memberi ulasan mengikut kepahaman saya. Sebab itu saya katakan apa sahaja anda lakukan, anda bertanggungjawab dan saya tidak bertanggungjawab. Dan saya ingin berpesan sekali lagi bahawa ini adalah pencerahan politik, ya, bukan berita. Ini adalah pencerahan politik
Dan paling penting sekali, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saudara boleh gunakan bahasa yang baik-baik. Saya juga cuba berusaha untuk menggunakan bahasa-bahasa yang baik dan mengelak menggunakan bahasa-bahasa yang bombastik. Sebab kita ini warga cita damai, saudara, ya. Hari ini berita tentang gambar dalam YouTube. Sebenarnya setelah saya siasat, gambar itu adalah berlaku di luar negeri. Jadi kalau saya sebut begitu, jadi orang kata ini berlaku di negara kita. Tidak, sebenarnya ada dalam YouTube kisah bagaimana 4 lelaki merompak sebuah rumah. Sebenarnya berita itu, kejadian tersebut tidak berlaku di negara kita, berlaku di luar negeri. Saudara, begitulah keadaan sekarang ni sebab berita di hujung jari. Jadi jangan saudara terpengaruh bahawa mengatakan itulah berlaku di negara kita. Tidak, itu berlaku di negara luar. Tak perlulah saya sebutkan negara mana, sebab tak baiklah, sebab kita nak menyatakan negara orang tu masing-masing ada undang-undangnya, saudara, ya. Cuma saya ingin memberi perhatian kepada warga UMNO. Ini saya nak pesan dulu sebelum saya memberi pencerahan lagi, iaitu perhatian kepada semua pegawai sebagai ahli jawatan kuasa UMNO bahagian, sama ada naibnya, ketua pemudanya, ketua puteri, semua pegawai UMNO di peringkat bahagian dan juga ketua-ketua cawangan harus berhati-hati. Kerana saya dapat kiriman tadi, ada beberapa orang telah pun mengaku bahawa menghubungi melalui telefon bahawa mereka akan ditemui atau dihubungi oleh seorang pemimpin yang berada di anjung kuasa, kononnya untuk memberi pencerahan dan sebagainya. Dia ceritanya sama saja, naratifnya sama, bahawa yang bermuat katanya bermuat menteri itu akan menghubungi dan untuk menerangkan isu-isu semata. Sebenarnya itu bukanlah sesuatu yang perlu dilayan. Kerana sekarang ni saudara, mereka menggapai usaha. Bagi kita jelas, UMNO punya pendirian jelas. Kita tak ada kerjasama lagi dengan PBM, tak payahlah nak pujuk lagi, nak buat apa? Nak pujuk supaya menjatuhkan orang lain. Kerana bagi saya ini kiriman daripada saudara Ali Mat Zain, merupakan setiausaha UMNO bahagian Balik Pulau. Sekarang beliau telah pun dihubungi dan diminta untuk menghubungi bahagian-bahagian lain. Ini gerakan sedang berlaku sekarang, saudara, untuk memecah belahkan kesatuan dalam parti politik UMNO. Saya warga UMNO, saya terpaksa memberi pencerahan. Kalau saudara bukan warga UMNO je, marah kat saya. Saudara, ya. Baik, saudara. Dan satu berita yang agak menggembirakan sebenarnya. Saya bermohon, saya mengharapkan ini menjadi sebuah realiti, bukan sebagai janji. Apabila warga Felda telah dijanjikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri akan memansuhkan hutang warga Felda. Sebab ini saya teringat waktu musim pilihan raya 2014 dulu, 2018 dahulu, PRU14, memanglah janji untuk menghapuskan hutang Felda ini ditebarkan di seluruh kawasan Felda. Tapi akhirnya janji tinggal janji dan warga Felda terus tertekan dalam kehidupan yang sukar. Malahan mereka menanggung hutang berterusan. Jadi bagaimanapun kita mengharapkanlah apa yang dijanjikan oleh Perdana Menteri itu tidaklah hanya sekadar janji manis. Kita mengharapkan supaya biarlah ini menjadi kabar gembira warga Felda. Mereka meneroka Felda bukan setahun, berpuluh tahun. Saya pernah pergi ke kawasan Felda, saudara, waktu peringkat awal dahulu. Saya pergi ke Keratung, saya pergi ke Felda Jengke, saya pergi ke Felda Slim, tak silap saya. Dan beberapa Felda, waktu saya menjadi wartawan, saya dapat melihat sukarnya kehidupan warga Felda yang fasa 1 dahulu. Mereka tak ada bekalan air macam sekarang. Mereka tidak ada bekalan api. Apa yang ada, anak-anak yang yang belajar di sekolah, mereka membaca dengan menerak, baca dengan lampu pelita minyak tanah, dan mereka mandi dengan air hujan, makan minum pun dengan air hujan yang ditadah. Begitulah sukarnya. Sebab tu yang saya katakan beberapa kali dulu, bila saya berada di kawasan di Kimanis, saya tersentuh hati saya melihat warga di Sabah masih lagi mengharapkan bekalan air daripada air hujan. Sebab tidak sepatutnya begitu. Sudah jauh kita meninggalkan zaman-zaman pasca kemerdekaan. Jadi warga, rakyat di sebuah negara yang makmur, yang kaya raya ini tak sepatutnya mereka hidup dalam keadaan sebegitu. Saya mengharapkan pimpinan Sabah yang ada hari ini dapat segera menyelesaikan masalah air. Bukan hanya di Sabah, begitu juga di Kelantan. Benda ini tak sepatutnya berlaku. Tapi apa yang kita dapati,
terdapat pimpinan mereka yang memegang kuasa di syarikat air dan sebagainya melakukan khianat apabila wang-wang yang disediakan untuk menyelesaikan masalah air dan sebagainya disonglap. Inilah saya katakan mereka khianat pada bangsa mereka sendiri. Saudara, jadi warga Felda, saya mengharapkan kalau boleh biarlah apa yang dijanjikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu benar-benar realiti. Kita tak mau lagi apa yang berlaku zaman pilihan raya ke-14 dulu, rakyat rasa macam diperbodohkan. Saya tak nak menggunakan perkataan ayat-ayat yang lazim dikatakan begitu, saudara. Jadi saya harap supaya pimpinan benar-benar ikhlas dengan rakyat. Kita rakyat tak ada berdosa. Pemimpin mengharapkan kepada rakyat untuk berada di anjung kuasa. Setelah anda mempunyai kuasa, ingatlah, rakyat tak minta apa, minta pembelaan. Api, air. Kalau di Felda itu mereka mahu hutang. Sebab waktu membuka Felda, mungkin saya tidak tahu saya nak beri penjelasan sedikit tentang kehidupan warga Felda ini. Felda yang awal dulu, mereka sebenarnya memang dijanjikan memiliki tanah seluas 10 ekar, termasuk 1 ekar untuk kawasan rumah mereka. Ini adalah cara almarhum Tun Razak mahu memberikan warga bangsa kita ini memiliki tanah. Sebab selepas kita mencapai kemerdekaan, ekonomi negara ini tidak seimbang. Jadi ini boleh menjadikan time bomb. Apabila kalau satu bangsa, lebih-lebih lagi warga pribumi ini terus berada dalam kemiskinan, maka akan berlaku huru-hara kerana tidak puas hati. Sebab itu cuba diimbangi ekonomi negara ini supaya yang berdiri sama tinggi, yang duduk sama rendah. Maka antaranya program yang dilakukan oleh almarhum Tun Razak adalah pembangunan Felda. Sebab itu selalu lihat semesta mata memandang. Selepas diambil alih syarikat-syarikat seperti Gatri, Dunlop dan sebagainya, itu perusahaan ladang. Tetapi Felda ini untuk warga bangsa kita. Dia bukan hanya untuk orang Melayu, warga daripada Persia, warga Cina, warga India pun ada juga dalam kawasan Felda itu. Dan mereka dapat 10 ekar. Jadi untuk tinggal, pertama sekali tanah itu diterangkan menggunakan jentolak dan sebagainya. Kemudian dibangunkan sebuah rumah yang tak ada bilik, saudara. Rumah pisang sesikat. Jadi mereka-mereka yang tinggal daripada kampung, dibawa tinggal dalam kawasan perkampungan Felda. Mereka berperang dengan rimau, dengan gajah, dengan unggas-unggas. Dan untuk makan penghidupan mereka, maka disediakan kedai koperasi atau kedai Felda. Jadi dia ambil makanan itu berhutang. Jadi tiap-tiap bulan dikira berapa pendapatan. Kerana awal tanaman kelapa sawit ini, dia mengambil masa sekurang-kurangnya 3 tahun. Begitu juga kalau mereka menanam kebun getah. Jadi selepas dituai ada penghasilan, barulah dibedak-bedakkan. Setengah bayar hutang, hutang makan, hutang baja, macam-macam hutang lah. Saudara, jadi hutang itu berganda-ganda sampai sekarang masih lagi belum tuntas. Sebab itu warga Felda minta kalau boleh hapuskanlah hutang ini. Dan semalam kabarnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berjanji. Dan kita mengharapkan biarlah kali ini janji itu ditepati, bukan janji dicapati. Saudara, saya bukan nak memperjuangkan soal apa-apa ini Felda saja, begitu juga dengan yang lain. Satu benda yang saya dapat hari ini kiriman dari sahabat saya, ini saudara Zamir Ibrahim dari Kedah. Dia menghantar kiriman saya tentang kenyataan daripada Tan Sri Datuk Dr. Haji Mujibuddin yang tular dalam wall beliau. Dia kata, dia menyebut bahawa negara kita menerima sumbangan vaksin Pfizer dari Amerika. Kita juga menerima sumbangan vaksin Sinovac dari China. Malahan kita menerima sumbangan vaksin AstraZeneca dari Jepun. Semua ini berupa sumbangan. Jadi, beliau melontarkan persoalan, berapa banyak pula yang kita beli dengan menggunakan dana kerajaan, yang pada mulanya peruntukan sebanyak 3 bilion yang diluluskan oleh Parlimen. Kemudian ada permohonan lagi. Jadi waktu perintah darurat dan sebagainya dikeluarkan daripada tabung negara. Dan akhirnya ada pula waktu mau digunakan wang untuk yang diambil daripada tabung kumpulan kumpulan wang amanah negara. Kabarnya juga untuk vaksin ini. Jadi beliau menimbulkan persoalan. Dan baru-baru ini dalam pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga menyebut bahawa peruntukan sejumlah 400 juta lagi diperuntukkan untuk membeli vaksin.
Jadi dia bertanya, apakah benar benda-benda ini berlaku? Wang negara dibelanjakan semata-mata untuk membeli vaksin tersebut. Sebab itu memsoalkan, dia katanya kerajaan melalui Islam, di mana integriti kalau ada berlaku sebarang penyelewengan. Sebab daripada Amerika ada, daripada China ada, daripada Jepun ada, dan daripada, tak silap saya, daripada negara Arab juga ada membeli derma. Kalau derma itu dikumpul-kumpul itu rasanya lebih 1 bilion. Kalau itu berlaku, bagaimana pula dengan wang yang disediakan? Ini persoalan saya, bukan saya tidak menuduh. Ini persoalan yang perlu dijawab oleh pimpinan. Sebab itu kita minta Parlimen bersidang agar semua persoalan ini boleh dibangkitkan, boleh disoalkan kepada mereka yang bertanggungjawab. Jangan kita main lepas begitu saja. Ini wang rakyat, wang saudara, wang saya, wang negara. Dalam keadaan rakyat susah sekali. Jadi saya kena ingat, sebab itu saya kata, apakah anda tahu? Pada 30 Mac 2021, Perdana Menteri Slovakia kerana gagal menangani masalah COVID-19, dia mengambil keputusan meletak jawatan. Itu Perdana Menteri Slovakia. Perdana Menteri Itali juga meletak jawatan kerana gagal menyelesaikan masalah COVID-19. Pada 17 Mei, Perdana Menteri Nepal mengambil keputusan berundur kerana gagal menyelesaikan masalah virus corona. Begitu juga pada 22 Januari 2021, Perdana Menteri Mongolia mengambil keputusan berhenti kerana gagal menangani COVID-19. Kerajaan Perancis turut meletak jawatan keseluruhannya kesan merudumnya ekonomi negara tersebut akibat virus corona. Dan yang terbaru, selama 12 orang menteri di India meletak jawatan kesan gagalnya kerajaan pimpinan Modi menangani COVID-19. Tapi di Malaysia macam mana? Rakyat melihat Malaysia siap naik pangkat lah benda. Ada pula lagi jawab Menteri Kanan dan sebagainya. Ini keadaannya. Dan kita ingin bertanya pula, sekarang ni bukan kita mengkritik, tidak. Kita cuma melontarkan persoalan. Saya bukan nak mengutuk parti sendiri, saudara Kamarudin. Saya melontarkan pandangan kita. Inilah suara rakyat. Supaya kita berbincang, jangan marah. Kalau saudara rasa begitu, saya tidak berhasrat untuk memperlekehkan. Cuma persoalan. Kalau negara-negara luar boleh begitu, kenapa negara kita sebegini? Jadi kita mahukan supaya dibina satu negara bangsa yang hebat. Sebab kita pernah jadi sebuah negara yang hebat. Kenapa kita jatuh menggudung? Saya tidak mahu mempersalahkan sesiapa. Cuma bila cari upaya agar pencerahan yang saya beri ini dapat dijadikan upaya untuk kita sama-sama membina warga bangsa untuk masa mendatang. Kerana saya kena ingat tau, ini masalahnya di Malaysia ni, kita ni orang Melayu. Orang Melayu ni memang susah untuk melakukan tindakan nak letak jawatan, tu memang susah. Susah, tambah-tambah lagi kalau jawatan itu mendapatkan pulangan lumayan, kedudukan sebut dihormati orang, dia tak peduli. Amat sukar untuk dia memikul tanggungjawab sebagaimana negara luar, macam di Jepun. Memanglah orang Melayu tak adalah melakukan tindakan harakiri macam Jepun, bunuh diri, tidak. Tetapi sekurang-kurangnya kalau rasa gagal, dia resign, habis cerita. Barulah dia dilihat seorang berapa ini, mempunyai etika, mempunyai jati diri yang hebat. Sebab itu saya katakan, masalah sekarang ni, apabila diwujudkan jawatan Timbalan Perdana Menteri, kita tak persoalkan, okey, kita terima dengan hati terbuka. Tapi kenapa pula ada lagi jawatan Menteri Kanan? Ini persoalannya. Saya pun hairan, untuk apa? Perlu apa diwujudkan jawatan Menteri Kanan? Dulu okey, waktu awal-awal penubuhan Kerajaan Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, dan kerana waktu itu ada parti-parti lain. Jadi daripada parti PBM, ada daripada UMNO, daripada PAS dan sebagainya. Maka untuk tidak mengecilkan hati pimpinan begini, maka diwujudkan jawatan Menteri Kanan. Jadi Menteri Kanan ini dipilih saudara Azmin Ali sebagai Menteri Kanan 1 pertama. Kemudian Menteri Kanan 2 daripada UMNO, Menteri Kanan 3. Tak silap saya ada 4 Menteri Kanan. Jadi perlu apa? Kalau waktu itu tak ada Timbalan Perdana Menteri. Jadi saya ingat lagi antara ucapan Tan Sri Perdana Menteri, dia kata kalau dia tak ada sepanjang ketiadaan beliau, maka Azmin Ali lah yang akan mempengurusikan mesyuarat kabinet sebagai Menteri Kanan. Dan sekarang ni
Dah ada dah Datuk Ismail Sabri sebagai Timbalan Perdana Menteri. Apakah perlu adanya Datuk Isyamuddin sebagai Menteri Kanan? Bagaimana kedudukan Azmin Ali? Bagaimana kedudukan dengan Jidin? Saudara Radhi Jidin. Ini persoalan. Jangan marah. Setelah bila saya timbulkan soalan, anda marah dengan saya. Saya mewakili rakyat yang ingin tahu. Jadi pimpinan harus menjelaskan, menerangkan. Bagi saya, kalau mengikut pandangan saya, tak perlulah. Apakah dengan adanya jawatan Menteri Kanan itu, maka escort ataupun orang yang menjadi pengawal itu ditambah. Kalau ditambah, membazirkan wang negara. Anggota polis sepatutnya digunakan untuk mengawal yang lain. Maka tumpuan untuk mengawal Menteri Kanan, Timbalan Perdana Menteri. Ya, ini yang kita rasakan agak tak sebegitu molek. Jadi, pejabat Perdana Menteri harus menjelaskan kepada rakyat sebab rakyat nak tahu. Saya kena ingat, jadi tiap-tiap menteri, Perdana Menteri, dia bertanggungjawab pada rakyat. Dan saya ingin menyantuni saudara juga malam ini sebab saya agak terkesan. Hari ini saya menghayati sebuah lagu ciptaan sahabat saya, saudara Eddie Hamid. Eddie Hamid ni kalau dia buat lagu memang ada menyentuh, tapi kali ini memang benar-benar saya terkesan dengan bait-bait. Nyanyian ini lagu nyanyian Roy Kapla. Saya tak menyanyi saudara, tapi saya akan bacakan bait-bait yang penuh pengertian. Iaitu tajuk lagu yang dibuat oleh saudara karya Eddie Hamid adalah Bendera Putih. Malam ni saya pakai baju putih. Supaya saya mengajak saudara supaya kita menghayati cita rasa daripada seorang pengubah lagu, cita rasa daripada seorang penyair, cita rasa dari warga seni yang melihat bagaimana kedudukan negara kita. Dia menyanyikan lagu itu dengan penuh syahdu dan lagu itu tular dalam media sosial. Saya dengar berkali-kali dan memang saya terkesan jiwa saya bila saya mendengar lagu Bendera Putih ini. Baik-baiknya dia kata, kemana lagi harus kutuju? Kemana nak pergi? Jalan yang sempit makin berliku. Tiada tempat hendak mengadu. Makin lemah diriku, terkaku bisu. Ini gambaran tentang rakyat. Kemana lagi nak tuju? Dia merasakan jalan semakin sempit yang berliku-liku, yang masa depan yang tidak menentu. Kemudian dia kata, tidak kuduga siksa begini. Mereka dalam keadaan terseksa. Tangisan tidak membawa arti. Anak-anak di rumah menangis dan sebagainya. Dah tak ada pengertian. Dulu kalau menangis ni kita ada kesetaraan. Ini tidak. Tangisan tidak membawa arti. Doa ku titip pada ilahi agar ada yang simpati dan mengerti dalam suasana menyakitkan begini. Ini suara hati rakyat yang perlu kita santuni bersama, saudara. Jadi bendera putih pun kami kibarkan. Jadi jangan salahkan rakyat bila mengibarkan bendera putih. Bendera putih pun kami kibarkan, mengharapkan belas simpati ihsan. Secebis bantuan kami harapkan. Anak isteri kelaparan. Sayu saya dengarnya. Kemudian katanya lagi, bendera putih pun kami kibarkan. Tandanya kami tewas, putus harapan. Nasib kami janganlah diabaikan. Untuk menyambung kehidupan, bendera putih pun kukibarkan. Kukibarkan. Usahlah berebut kuasa. Ini peringatannya. Hinggakan kami semua sengsara. Kami kebuntuan, hilang kerja. Biru, hijau, orange, merah. Ini perlambangan parti-parti politik yang ada. Hilangkanlah sengketa. Bendera putih pun kami kibarkan. Tandanya kami dalam kecemasan. Hilang sudah pencarian, punca penderitaan setelah COVID menyerang. Dia tak menyerang ke orang lain. Setelah COVID menyerang. Jadi bendera putih pun kami kibarkan. Harap ada yang sudi hulurkan bantuan agar kami tidak mati kelaparan. Itulah yang kami doakan. Bendera putih pun kami kibarkan. Bagai jarak terhakis, kami dibiarkan agar anda yang tahu kami kesusahan, moga ada sinar harapan. Bendera putih pun kami kibarkan. Begitulah lagu ini syahdu saya. Kalau saya dengar dalam YouTube apa semua tu, memang cuba dengar baik-baik hayati. Memang terasa. Begitulah kehidupan rakyat hari ini, saudara, ya. Jadi dalam waktu yang sama, saya minta maaf saudara, mungkin malam ni saya tak suka, tapi saya nak menyantuni tentang kiriman-kiriman yang saya baca dalam wall dan hantar kepada saya, supaya kita dapat menghayati. Inilah cita rasa rakyat akan umbi. Inilah cita rasa rakyat yang mengalami penderitaan. Kiriman ini adalah daripada Puan Zarah dari Shah Alam. Puan Zarah, dia menulis, dia kata kami hilang suara hati. Ya, akhirnya rakyat merasakan hilanglah suara hati dia. Dia kata PKP ini sudah menjadi-jadi.
Sudah lama kami ternanti-nanti, namun penyakit tak juga pergi. Hilang punca, katamu, wabi-wabi. Usaha tak menjadi, mengapa tak tukar strategi? Mengapa yang jelas hanya bertambah tinggi? PKP ini sudah menjadi-jadi. Gelisah melihat mereka yang sudah pergi. Beribu rakyat mati tanpa diiringi. Termasuklah orang yang kita sayangi. Juga beribu-ribu yang membunuh diri. Kenapa kau diam sunyi sepi? Kemanakah janjimu tempoh hari? PKP ini tidak mungkin akan henti. Rakyat resah. Menteri kahwin lagi. Rakyat gelisah. Ketentuan silih berganti. Rakyat marah. Asyik memaki-maki antara sama sendiri. Kami tidak boleh ke sana ke sini. Tidak boleh bertemu orang yang dikasihi. Wang habis. Semua digadai. Bagai akan mati besok hari. Gaji besar wabi-wabi. Ke sana sini tak sedar diri. Apakah kami hanya menjadi anak tiri? Cukup sudah wahai wabi-wabi. Kami sudah penat harus melalui kehidupan begini. Kami hari demi hari hidup kami semakin tersepit begini. Ini alamat akan timbulnya revolusi. Ini saya tak suka dengar. Jadi benarkan kami kerja mencari rezeki demi anak bini dan keluarga yang kami kasihi. Kami tahu menjaga diri. Lebay nak kahwin, kahwinlah, apa kami peduli. Simpanlah kereta mewah kamu sendiri. Kami sudah hilang suara hati. Kami mahu hidup 1000 tahun lagi. Ini kenyataan suara hati seorang wanita yang menyatakan bahawa you nak buat apa pun buatlah. Tapi berilah kami kesempatan untuk kehidupan. Kami nak hidup lagi. Tapi sekarang ni sinar kehidupan seolah tidak ada, saudara. Ya, jadi dalam keadaan begini, saudara, saya melihat ada kelucuannya juga. Saat-saat nama apa yang berlaku di Kuantan rasanya. Bila ada orang menghantar bantuan makanan, punya alung pun angkat bendera putih dah sekarang ni, saudara. Aduh, ya Allah, ya Tuanku, apa nak jadi kita semua. Dan saya ini sekadar pencerahan, saudara, ya. Mungkin malam ni saya merepek sedikit sebab banyak kiriman-kiriman saya dapat, saudara. Hari ini saya tengok, saya melihat hari ini tentang hormat terhadap pemimpin. Benar-benar tu tragis. Jadi sebab kemelut kehidupan yang semakin sukar, yang lagi memeritkan dialami rakyat, tidak menampakkan tanda-tanda akhir akhir. Sebab jumlah warga yang dijangkiti oleh virus corona cukup menakutkan. Dan warga sekarang ni takut dengan bayang-bayang kematian. Dan seperti saya katakan bahawa bayang-bayang kematian seolah berada di ambang pintu, saudara. Rakyat terpasung, terpenjara di rumah sendiri. Dan mereka sudah mula kian putus harapan. Mereka putus harapan bakal kembali bebas seperti sebelumnya. Ya, malahan pelbagai perintah kawalan dianjurkan oleh pimpinan. Paling penting sekarang ni ekonomi rakyat yang bekerja sendiri terus lumpuh total. Dapatan saya sempatlah tadi pergi ke sebuah restoran, iaitu restoran Chili Crab di kawasan di Kota Damansara, beli barang makan sikit. Dia menyatakan, dia kata hari ini Datuk dengan orang saja yang datang. Ertinya kedai-kedai restoran pun dah tak ada orang. Kesian kehidupannya. Sedangkan kedai tersebut, restoran tersebut adalah satu restoran yang cukup maju, makanannya sedap dan sebagainya. Tapi tak ada orang nak melangani kerana orang dah tak ada duit. Ini keadaan saya. Dan saya melihat jajanan di pinggir-pinggir jalan semakin bertambah. Supaya mengharapkan agar supaya pihak-pihak berkuasa janganlah kacau mereka. Biarkanlah mereka berusaha meniaga. Kerana usaha mereka itu belum pasti mendatangkan hasil. Dan saudara, dan keadaan ini kesan daripada kehidupan yang begitu sempit, maka rakyat merasa begitu. Akhirnya mereka mencari pelarian dan menyalahkan pada pimpinan. Kerana mereka melihat seolah-olah apa yang berlaku pada hari ini tidak digerakkan, tidak diusahakan oleh pimpinan, saudara. Sebab itu saya ingin menyantuni kenyataan yang Muhammad Mulia Tengku Razali Hamzah. Apa kata beliau? Katanya apa yang beliau kesalkan bahawa pimpinan, dia beliau menyatakan pimpinan UMNO khususnya, apa yang beliau kesalkan pimpinan dalam UMNO kini teramat parah apabila dijangkiti oleh sindrom kemunafikan, sindrom penafian, sindrom pengkhianat, sindrom parasit yang merasakan parti tidak membawa arti pada mereka, dan paling teruk lagi adalah tidak amanah. Jadi beliau khawatir
Kalau ini berlaku berterusan, akhirnya rakyat akan terus terhakis terhadap kesucian perjuangan UMNO. Untuk itu, beliau mengharapkan perlu diperbetulkan segera. Ya? Jadi setiap petualang yang perlu disingkirkan, kena singkirkan. Tak perlu lagi berada di rumah UMNO. Itu kata beliau sebagai penasihat UMNO, pengurusi Majlis Penasihat UMNO. Sebab beliau juga menzahirkan kekhawatiran. Dalam keadaan begini, cuba saudara lihat, saya nak bagi tahu, cakap terus terang. Dalam suasana begini, parti yang sedang standby, mereka ada pengaruh. Malahan kita ditumbangkan oleh Parti Keadilan. Jangan lupa saudara. Jangan saudara lupa. Kita ditumbangkan oleh Parti Keadilan yang merangkumi Parti PBM, Parti DAP, Keadilan, Amanah. Dan UMNO bertarung waktu itu bersama-sama dengan Barisan Nasional, iaitu MCA dan MIC. Satu lagi pihak adalah PAS. Seandainya ada pilihan raya akan datang, saya tidak nampak dalam keadaan begini PAS mampu menggabai keyakinan. Malahan setakat hari ini, saudara, teruk pimpinan PAS dihamun oleh warganya sendiri kerana mereka merasa kecewa melihat pimpinan PAS yang berada di anjung kuasa seolah tidak bersuara. Dalam keadaan COVID-19 ni tak dengar suara-suara daripada pimpinan PAS memberi lontaran, pandangan, cadangan. Malahan apabila keputusan dibuat menutup masjid dan sebagainya, hanya apabila Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu, Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis, Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah, Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan, Sultan Perak, Sultan Terengganu, Sultan Johor, Sultan Selangor, Sultan Pahang memutuskan supaya masjid dibuka. Tapi warga PAS seolah-olah kaku. Apakah mereka berada dalam keenakan, mempunyai kuasa yang selama ini yang mereka jaja bahawa mereka mahu memperjuangkan dengan cara dan pimpinan ala Islam. Dan ini tak terlaksana, mereka sepi. Soal masalah kewangan misalnya, tentang kumpulan wang simpanan pekerja tidak diperjuangkan oleh PAS. Soal moratorium bank, sepatutnya PAS lebih ke hadapan untuk menuntut supaya bank tidak meneruskan riba. Tak juga berlaku. Soal bantuan rakyat, bagaimana saya baru cuma hari inilah barulah ada satu dua Baitul Mal yang menyiapkan cara nak memohon dan sebagainya. Sedangkan kita mempunyai wang yang banyak. Kenapa warga PAS yang berada dalam pimpinan kerajaan tidak menyantuni bidang-bidang mereka? Bukanlah kita sayang lain, hanya bidang itu. Jadi masing-masing ada peranan dan ini tidak terlaksana. Cuma hari ini kita dengar bahawa menurut pada Timbalan Perdana Menteri, dia kata dia dah suruh akan kilang ditutup. Barulah kita dengar. Sedangkan berbulan, bertahun rakyat minta kilang-kilang ditutup. Kerana kita merasa yakin bahawa antara punca terbesar menyumbang merebaknya virus corona ini adalah berlaku di kawasan kilang-kilang. Kerana para pekerja ditempatkan di asrama dan mereka duduk dalam keadaan ramai. Saya jangan lupa ada pekerja-pekerja yang ditempatkan dalam kontena, duduk berimpit-impit. Dalam keadaan begitu, bagaimana mampu untuk diputuskan jaringan jika ada salah seorang dari pekerja itu dijangkiti oleh virus corona? Dan dia akan membawa penyakit itu ke kilang tempat dia bekerja. Dan di kilang itu ribuan. Tadi saya tengok dalam internet, ada sebuah syarikat, dia kata negara dalam negara, berpuluh ribu pekerja. Dalam keadaan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, kereta bersepah diparking, motosikal bersepah, pekerja ribuan. Jadi apakah tidak ada jangkitan, apakah tidak ada penularan? Keadaan ini yang kita masih yakin betul, kita tidak menafikan bahawa tentulah bahawa Kementerian Kesihatan mempunyai cara SOP-nya bagaimana nak menangani. Tetapi yang rakyat merasakan, semua itu dipindahkan kepada rakyat semata-mata. Bila diwujudkan PKP yang tak boleh bergerak, rakyat. Bila dilakukan PKP lockdown, yang terkesan rakyat, tapi pekerja kilang yang kebanyakannya datang daripada luar negeri. Mereka bebas bergerak. Mereka bebas daripada asrama untuk bekerja. Bagaimana dengan kita? Sedangkan kalaulah disiasat, diuji kaji pekerja-pekerja kilang ini, saya berkeyakinan, rakyat berkeyakinan. Ini bukan fakta sains, sebab Menteri Sains dan Teknologi mengatakan mesti ada fakta, data dan sains. Carilah data dan sains di kilang-kilang. Sebab itu menjerit warga di Kedah. Saudara Zamir, Bagan menjerit di Gurun, di Sungai Petani, minta supaya kilang ditutup.
Sebab beliau melihat bahawa kedudukan pekerja-pekerja kilang tersebut seolah bebas. Rakyat yang tak ada kena-mengena, nelayan tak pasal-pasal pun tak boleh nak turun ke laut, tak boleh bergerak sebab adanya perintah darurat. Dan dalam keadaan begini, yang paling terkesan adalah mereka-mereka yang terlibat dalam sektor ekonomi. Sektor-sektor ekonomi ini pula adalah IKS, industri kecil dan sederhana. Banyak. Semalam saya dah katakan 480,000 industri kecil dan sederhana terkesan. Dan ini adalah merupakan ekonomi runcit. Ekonomi runcit inilah yang menghidupkan ekonomi negara kita. Jangan lupa saya, di saat negara kita dulu berhadapan dengan merudumnya nilai mata wang, kononnya diserang oleh Soros dan sebagainya, dan industri runcit inilah yang membantu. Dia ibarat dalam badan kita ni darah. Kita tak dapat lagi injection darah dari luar, tapi darah dalam badan kita masih ada bergerak, jadi kita masih hidup. Dan bila keadaan dah okey, maka kita dapat membina lagi, sebab kebangkitan selepas kita mengalami kemerosotan ekonomi 1984, pusingannya 10 tahun. Dan akhirnya kita masih lagi dapat bertahan dan membina lagi kembali kita punya ekonomi. Tetapi kesan ekonomi hari ini, kesan daripada serangan wabak virus corona ini bukan main-main. Sebab 480,000 IKS, ini bukan kata saya, ini laporan yang saya baca. Sebab itu 2 hari lepas, Bloomberg juga mengatakan kita menghampiri a failed state. Kalau ini berlaku, apa nak jadi? Yang sering kali saya utarakan ketakutan saya, kalaulah wang kita, ringgit kita, nilainya di pasaran antarabangsa itu mengecil, merosot, ya, macam mana kita nak beli bahan-bahan makanan? Kerana penggantungan kita pada makanan begitu besar daripada luar negara. Kita bergantung banyak dari segi beras, gula, tepung dan sebagainya. Malahan sekecil-kecil rempah ratus pun kita bergantung dari negara luar. Jadi kalau ini berlaku, bagaimana rakyat? Ini yang saya katakan, what is going to happen to rakyat? Dan kita melihat bantuan kerajaan tidaklah begitu menyelesaikan. It's not solving the problem. Malahan kita melihat boleh menjerumuskan lagi lebih teruk. Kerana orang kata seperti kain. Mengikat kain pelekat ni, tarik ke bawah nampak pusat, tarik ke atas nampak lutut. Tak ada tuntas. Dan kita mengharapkan kalau nak bagi bantuan, berilah bantuan. Yang dianjurkan paling mudah, mereka ada simpanan. Kalau mereka bekerja dengan kumpulan orang sembarangan bekerja, keluarkan one off supaya mereka dapat merancang ekonomi mereka. Bukan guna duit tu untuk membeli, tidak, untuk membeli makanan, persiapan. Ini terjerit ni. Kalau saya baca satu persatu, berpuluh amoi bermenjerit, ayah tolonglah, berhentilah politik, apa ni, orang politik, saya rumah membayar sewa, saya mau kerja, apa pun tak ada, nak makan pun susah, tolonglah, kami tengok orang mati, saya tengok orang sakit, tolonglah, jangan politik. Rakyat yang selalunya politiknya orang Melayu segera sangat ni, yang bukan Melayu pun sekarang ni sudah bersuara. Malahan saya cakap terus terang, ibu-ibu di rumah dirundung kegusaran. Itu bagi, kalau mereka punya keluarga di rumah, tahulah ibu tu macam mana nak membeda-bedakan. Mungkin dapat beras sikit-sikit, masak, tak boleh masak nasi, masak kanji sebagainya. Tapi jiwa mereka terpukul. Sebab anak-anak mereka yang di pusat pengajian tinggi tidak diketahui untuk nasibnya. Anak-anak di perantauan yang mana tinggal di Lembah Kelang, bila dengar kenaikan daripada Negeri Selangor begitu tinggi, ya, sampai 4,000. Ibu-ibu di desa-desa seriau, apakah anak aku selamat? Ini gambarannya, saudara, yang saya rasakan sepatutnya pimpinan harus melihat dengan jelas. Jangan kita pandang kecil. Saya melihat bahawa kita sudah menghampiri suasana ekonomi yang tidak mampu terurus. Sebab itu kita perlu mencari pimpinan yang benar-benar faham tentang ekonomi. Bukan kita nak memuja sesiapa, tidak. Biarlah pimpinan itu yang betul-betul pakar. Memang semalam saya dah umumkan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dah mewujudkan bahawa jawatan kuasa untuk mengkaji bagaimana untuk pembinaan negara semula. Tapi saya melihat bahawa saya khawatir bahawa hanya sekadar merancang. Apakah benar itu tuntas sesuai? Dia pertama-tama sekali merancang mesti sesuai dengan climate ekonomi negara kita, climate rakyat kita, budaya kita macam mana.
Sebab orang yang saya katakan masih ada lagi peninggalan zaman macam mana mereka membuat acuan ekonomi zaman Tun Razak. Kebahagiaan dapat kita rasakan sebelum COVID menyerang. Masih lagi walaupun ada namanya dasar itu dasar ini, tetapi kesan daripada dasar yang diacukan oleh almarhum Tun Razak selepas kita mencapai kemerdekaan dengan dasar ekonomi baru, dengan pembangunan Felda, dengan wujudnya kepelbagaian usaha. Dan akhirnya rakyat dapat merasa nikmatnya. Dan orang itu masih ada lagi yang memulai Tengku Razali. Kenapa tidak diguna pakai fikiran beliau? Waktu sekarang. Jangan besok dah tak ada. Besok baru Allah menyesal kita. Jangan begitu. Saya melihat bahawa bila kita bercakap soal politik, ini saya bercakap sikit politik waktu-waktu akhir ni, bahawa dalam keadaan hari ini politik kita tidak stabil. Buat macam mana pun semalam saya dah nyatakan ada lebih kurang 14. Ini standby je ni. 14 ni momen bila mengatakan kami tak ada sokongan, tapi tidak boleh dibuktikan kerana perlu ada sidang parlimen. Kalau sekadar di luar tak boleh. Saya bersetuju dengan pandangan para peguam, mereka-mereka yang pakar dalam bidang perlembagaan, benar bahawa Yang Amat Berhormat Tan Sri sudah hilang sokongan, hilang legitimate, tetapi tidak boleh dibuktikan. Beliau kekal sebagai Perdana Menteri. Kerana syarat untuk seorang Perdana Menteri itu mengundurkan diri ada 4 saja. Iaitu kalau mati, kalau gila, kalau dia gila, kalau dia sendiri nak berhenti, ataupun yang terakhir sekali dibuktikan di Dewan Rakyat. Ini 4 ni tak boleh lagi. Buat macam mana pun. Jadi kalau kita kata okey, tarik sokongan sekarang, ke mana? What is the end? Belum pasti. Saya juga ingin menyatakan bahawa okeylah kawan-kawan mengatakan bahawa kalau ahli-ahli UMNO, ahli Parlimen UMNO menarik sokongan pada Tan Sri Muhyiddin, maka yang akan naik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Juga benda tak masalah. Saya melihat, saya mengira dari segi perkiraan saya tak sampai 111. Seorang Perdana Menteri yang nak naik atas tu mesti ada 111. Kalau mengikut dari sini, dia cuma ada Pakatan Harapan baki daripada setelah Parti Pribumi keluar, begitu sekarang ni dengan parti Tun Dr. Mahathir, maka sekarang ni yang ada lebih kurang 98 kursi saja. Apakah cukup untuk menubuh kerajaan? Begitu juga banyak orang kata bahawa UMNO ni tamat kuasa. UMNO tak boleh. UMNO tidak punya legitimate at all untuk menyatakan kami harus membentuk kerajaan. Tak boleh. Kalaulah ada pimpinan daripada UMNO mengatakan saya nak tubuh kerajaan, UMNO mesti tubuh kerajaan, anda adalah orang yang separuh gila. Elok kena cek balik dia punya minta. Sebab UMNO cuma ada 42 kursi, UMNO Barisan Nasional. Okeylah kita pulangkan balik zaman sebelum melompat dulu. UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya 14 cuma ada 79 kursi. Tak boleh tubuh kerajaan. Kalaupun Tan Sri Muhyiddin berundur, melainkan dipulangkan kepada Duli Yang Maha Muda yang di Pertuan Agong untuk memikirkan di bawah perkara 43. Jadi dalam keadaan sekarang ni memang kita tahu Perikatan Nasional gagal. Janganlah orang nak mengatakan tak ada, kita tak gagal. Sebenarnya gagal. Ia gagal menyantuni semua parti-parti politik. Sepatutnya waktu mula-mula Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, masa itu adalah waktu yang cukup baik. Kerana rakyat ada sedikit keyakinan, ada kepercayaan. Ini saya ingin ulangi, setelah mereka merasa kecewa dengan Pakatan Harapan waktu itu selama 22 bulan, dan tiba naik Tan Sri Muhyiddin dengan janji yang terlalu indah, iaitu dengan peruntukan sejumlah 250 bilion untuk ransangan ekonomi. Dan waktu itu beliau menyantuni bersama dengan warga UMNO, bersama dengan orang PAS, boleh digamit teman-teman yang lain. Tetapi oleh kerana wujudnya scheme of thing, ini masalah sebenarnya. Saya melihat ini masalah sebenarnya apabila Tan Sri Muhyiddin mewujudkan scheme of thing, iaitu memberi umpan. Kalau you sokong saya, you akan dapat ini. Ini yang tidak ada keikhlasan. Sebenarnya kalau beliau ikhlas waktu itu, cantik santunannya untuk memastikan Makcik Kiah boleh hidup di desa-desa. Makcik Limah okey, Pak Saleh okey, rakyat semua okey, kaki tangan, marilah kita satukan negara kita ni. Saya nampak waktu itu semua UMNO tak ada yang kata tak menyokong.
Cuma seorang lah yang Muhammad Teguh Razali. Beliau tidak ada keyakinan terhadap Tan Sri Muhyiddin. Tapi yang lain mengaku, itulah waktunya yang terbaik. Tetapi ternyata semua itu tidak diambil kira dan akhirnya mengalami kehancuran. Apabila jangan siapa menafikan bahawa pimpinan gagal. Wujudkan langkah Sheraton, kemudian tubuh kerajaan ternyata gagal. Bila diwujudkan perintah darurat. Bila wujud perintah darurat, rakyat terkurung di rumah. Pada mulanya okey lagi. Sebab untuk alasannya untuk menangani masalah COVID. Rakyat masih lagi memiliki kepercayaan. Tetapi akhirnya berlarutan, kesedapan. Lepas 2 minggu, tambah lagi 2 minggu. Tambah sampai hari ini. Dan bila perintah kawalan pergerakan dilaksanakan, rakyat tak boleh nak bekerja, rakyat tak boleh nak berniaga, ekonomi lumpuh secara sendiri. Bila ekonomi lumpuh, apakah anda nak kata itu berjaya? Ini keadaan sebenarnya. Dan kita harus menerima hakikat. Suka tak suka, terimalah hakikat. Pimpinan hari ini gagal mentadbir dengan baik menangani masalah COVID. Dan paling penting, menangani perut rakyat. Gagal menangani masalah ekonomi rakyat. Saya tak tahu apa nak jadi. Selepas, okeylah, katalah takdir Tuhan. Allah SWT berkat doa kita, kita berdoa, maka Allah putuskan jaringan COVID-19 ini, tak ada lagi virus corona. Apakah mampu kita mewujudkan kembali suasana ekonomi sebagaimana yang kita pernah alami sebelum ini? Saya nampak satu benda paling saya rasa lah, saya bukan pakar ekonomi. Saya punya perkiraan seorang warga yang rakyat akar umbi. Saya merasakan paling awal pun 2-3 tahun belum tahu lagi. Dan mereka yang miskin terus berada dalam kemiskinan. Dan inilah pimpinan sekarang ni harus memikirkan bagaimana perlu membantu rakyat. Rakyat perlu disantuni. Dan jangan lagi bergulat dengan kuasa itu. Kalau rasa you tidak ada punya legitimate, yang terbaik berundur diri. Nampak macam mana? Tak ada. Ini demokrasi. Terimalah hakikat bahawa dalam demokrasi yang paling penting is the game of the numbers. Kalau number itu tak cukup, berundur itu terbaik, serahkan balik pada Agong. Saya berkeyakinan gajah-gajah Melayu, majlis gajah-gajah pasti mempunyai formula yang jauh lebih baik daripada kita. Sebab baginda akan menyantuni dan melihat ini tentang kehidupan rakyat baginda. Kita bicara lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.